Aku tak pernah buat live ni. Kali pertama aku buat live. Okey, back duduk elok belakang. Kemarin apa ni, dia cakap kat aku. Dia kata nak kena discuss benda ni baik-baik ya. But somehow aku abang dekat dia, put aside religion first. Tak agama di sebelah tepi dulu. Kita bersembang pasal diri dengan Tuhan. Dia kata aku, okey. Aku tak abang pun siapa yang aku sembang. Okey, aku bersembang dengan padri sini. Pasal dia mic dekat sini duk bagi apa tu, bagi ucapan lah. So dia kata kat aku ada message daripada Jesus. Lepas tu aku kata nanti aku check aku punya email ke, aku punya Facebook account ke, aku tengok ada message tak. Dia kata no. I bring message from Jesus to you. Betul tak ada. Panggil Jesus my direct kat aku. Buat apa dia send send orang ketiga. Aku tak mau ada third party lah. My direct kat aku lah. Kalau dia boleh pergi direct kat hang. Lepas tu kami pun bersembang. Aku terfikir balik. Macam mana nak sembang lanjut ni. Kalau mereka protes Nabi Muhammad, kita nak pecah bab awan nur akhli tu. Tapi itulah, di sini tak ada masalah, kita boleh sembang. Dia kata hang nak buka ilmu ketuhanan, hang tak ada tauliah. Kalau di luar negeri lain, kalau di Malaysia tak boleh. Hang kena ada tauliah dulu, hang kena ada apa. Tapi hari ni bila aku fikir balik, kebenaran Allah Ta'ala tu tak perlu ada tauliah. Kalau Allah kata akulah memilih sesiapa saja yang aku nak pilih. Dalam surah Ibrahim ayat 4, akulah yang menyesatkan dan akulah yang memberi petunjuk. Jadi ni sekolah lah, dulu balai polis. Okey. Jadi kalau kita bincang balik benda ni kan, bukankah satu ego trip bila orang nak bercakap satu ilmu-ilmu ketuhanan ni, kita halang mereka. Hang tak boleh sebab hang tak ada ni, tak ada tu, tak ada ni. Padahal Allah Ta'ala cakap dalam Quran tu, janganlah kamu campur aduk yang batil dan hak. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Ni macam mana kita nak cakap pun ni? Dia ada cakap benda ni untuk Tok Mufti ke, Tok Kadi ke, untuk ustaz-ustaz saja ke, atau untuk orang yang mempunyai akal. Aku ingat benda ni Allah Ta'ala utuskan kepada orang yang berakal. Tapi hari ni itu dia lah. Kita telah memecahkan dan kita telah menghadkan sendiri dengan ego trip kita. Para pengaji atau para orang-orang yang menghalusi ilmu mengenai Allah ni, mereka harus tahu satu kejayaan saja di mata Tuhan ni dengan tidak menduakannya di atas dasar yang dikatakan dalam surah 42 ayat 13. Janganlah kamu berpecah belah kan, pada dasar itu. Padahalnya dia cakap akulah yang memilih dan akulah yang melorongkan. Jadi ilmu tauhid ni kita sebenarnya patutnya kita kena layan best. Kita tak boleh buat macam ilmu ni ada di Bagan saja, atau ilmu ni ada di utara saja, atau ada di Penang saja. Johor tak ada dah, Kedah tak ada dah, Negeri Sembilan tak ada dah, Selangor tak ada dah. Padahal to be honest, ilmu ni adalah hak Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tu berada di mana saja kamu berada. So kita harus di binatang apa duk melayang-layang tadi. Tanda good. Maklumlah aku tak pernah buat live. Lagu ni apa dia? Okey, kita sejujurnya kalau nak bercerita tentang Allah Ta'ala dan Muhammad, kita boleh cerita dengan siapa saja.
Baru ni ada satu orang India hantar kat aku satu post yang aku tak tahulah dia ni sentimen politik ke sentimen apa, aku tak tahu. Dia hantar satu post kat aku yang ada satu mamat ni lari dalam pasar Ramadan. Dia pergi, bukan lari lah, melonjak. Tampak dada dia, dia kata aku iman. Aku seorang imam. Aku seorang imam. Sebab dia apply nak masuk bagi bersedekah ke apa kan. Kalau kita sebagai seorang Islam, yang paling penting sekali bukan rupa paras. Pasal Islam tu tak ada pada pakaian. Dan Islam juga tidak duduk atas bangsa. Islam itu ada pada al-Islami huwa ma'rifatullah. Pada yang mengenal dia. So kalau kata puak-puak di AP ni masuk nak bersedekah, go ahead lah. Dia buat every year, dia try to do that. But kita every year kita miss take a chance to show we are great lover. Come along. Hampa nak buat sedekah tak ada masalah. Tapi kalau hampa nak sentimen politik ke apa semua, itu hampa punya masalah. Bukan Tuhan punya masalah. Tuhan punya masalah ni tak ada. Masalah orang yang kononnya mempertuhankan Tuhan menjadi masalah bila dia melihat satu agama lain masuk untuk menyeleweng agama Islam. Okey, kalau orang Kristian masuk buat sedekah ke apa semua kat kita, takkan sebab dengan perbuatan dia tu Islam boleh tergugat? It's no problem. Sebab dalam Quran tulis sesungguhnya Muhammad itu untuk segenap umat manusia. Dia tak kata bangsa dan agama. So hari ni kita tak payah perang, kita senyum ya. Sebab kita senyum apa tahu? Tiada siapa boleh menyesatkan Islam dan tiada siapa boleh menyelewengkan Islam. Tak ada. Tuhan dah kata, berpalinglah kamu daripada orang-orang yang bodoh. So kalau kita Islam, yang paling penting sekali ada kat kita adalah peace. Islam makna dia peace. So kalau orang nak main masuk macam mana dalam keadaan kita lah. Contohnya keadaan kita ni bila kita bercakap pasal bangsa dan agama, okey. Kalau mereka nak masuk, tapi Islam tu mereka tak boleh nak guna sebab Islam tu hak Allah. Jadi macam sini tadi ada satu padri tu nak bersembah. Are you Muslim? Dia tanya. Dia cakap yes, a very good one. It's fantastic Muslim. It's not fanatic Muslim. So okay, dia senyum lepas tu dia cakap, kita bagi dia cakap hak Jesus dia nak cakap. Sebab Jesus tu sendiri Nabi kita juga, Nabi Allah Isa AS. Kan? Jadi bila kita nak cakap kat mereka, your Bible have manipulated yourself, you people. Agama hampa telah Bible hampa yang telah banyak diubah suai lah itu ini sebab itu. Jadi kita kena tahu tang mana part. Bila dia cakap balik bab Muhammad yang kita nak kena sembang balik bab Muhammad macam mana dengan mereka. So mana ada masalahnya kalau orang Kristian mai jumpa kita. Macam anak aku kena masuk sekolah Kristian sekolah apa semua, lalas padri cakap tak payahlah ambil kelas Kristian. Sebab mereka simply tak boleh nak jawab soalan daripada Aminah Ghazali. Kalau dia bombok main Bible pun tak kisah, bagi baca, tak ada masalah. Pasal Quran tu lebih berkuasa. Kita mau ada jawapan dalam hidup ni. Kalau kita tak ada jawapan, kita tak boleh nak jawab soalan, kita tak ada jawapan, maka kalau kita ada ego, kita mula bawa keluar lah cerita-cerita yang tak sepatutnya ada di dalam kaedah mempertuhankan terhanya Tuhan. Maka kita akan bawa keluarkan kaedah-kaedah yang mempertuhankan agama. Tu masalah dia. Jauh. Hari ni itu saja. How many years already? Tak dengar nak buat macam mana. So aku nak abang yang tu sajalah. Kalau kita nak mempertuhankan Allah, kita jangan ada hati yang tak baik, itu sajalah. Dan kita jangan buka aib orang, dan kita jangan memperburukkan atas satu-satu orang tu. Kalau orang yang tak bodoh bijak, bila satu orang tu datang menceritakan tentang satu orang tu, contoh dia lah, satu lagi cerita lah. Masuk pilah pasal banyak orang tak tanya dalam Facebook tu.
duk imbang. Kalau adik aku tengah bercakap pasal ilmu agama, ilmu Allah ni, orang cakap ilmu ni bukan ilmu keturunan. Betul lah. Sebab dia tak diperanakkan. Tepatlah bila satu guru kata ilmu ni bukan ilmu keturunan. Betul lah. Awak tidak memberceritakan soal keturunan. Awak menceritakan tentang Tuhan itu sendiri. Very clear. Tapi mereka tak reti nak tengok di sebalik kiasan tu. Mereka marah pasal adik aku mengajak. Sebab ilmu ni bukan ilmu keturunan. Masya Allah. Dia bukan mengajak bab keturunan. Dia mengajak tentang Allah itu sendiri. Dan apa masalahnya bila Allah Ta'ala memilih satu orang itu untuk bercakap tentang Allah, tentang Tuhan, tentang kebaikan. Kenapa kita nak against dia, nak lawan dia, nak minta bukti lah, itulah ini. Padahal Allah Ta'ala berkata di dalam surah Ibrahim ayat 11. Sesungguhnya tidak memerlu apa barang bukti. Buktinya Allah Ta'ala berserta. Buktinya Allah Ta'ala itu ada. Buktinya bila kamu mengaku sesungguhnya bila azan dilaungkan sebanyak 5 kali dan kamu sebanyak 5 kali azan tu kamu telah membuat pengakuan sebanyak 20 kali, iaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. So, mengaku bahawa kamu tiada daya upaya. Macam mana kamu boleh menentang balik bila orang bercakap benda yang baik? Para wasilah, para wali Allah, para arifin billah, semua membawa satu pegangan yang mananya tidak lain dengan mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okey? Dan satu pengajian daripada Ustaz Tok Kenali ni, dia ada menyebut jangan sampai ternampak adanya diri. Itu bermakna kamu tidak ada daya upaya secara tak langsung. Cara Ustaz tu bercakap tu, melekat dah tu, tepat. Tapi sesetengah pengajian, mereka tak setuju bila pengajian ni orang lain try bercerita. Sebenarnya ilmu ni nak bagi tahu hak Allah Ta'ala, hak mutlak Allah Ta'ala. Bila Mansur Al-Halas berkata dekat mimbar balkoni dia, dekat orang panggil apa? Balkoni, balkong bahasa Jerman. Bahasa kita nak panggil apa? Depan tingkap, depan pintu tu. Balkoni. Mampu biar aku tak reti nak sebut lah. Takkan nak sebut beranda, bukan dia. Okey. Bila Junaid, guru dia, bisik kat telinga dia satu rahsia Allah Ta'ala ni, iaitu rahsia ilmu Allah Ta'ala lah, bukan rahsia Allah Ta'ala. Dan dia melompat ke kawasan market tu, orang duk lalu ramai depan balkoni, dia kayau. Ma'al jubatil ilallah, la mawjutil ilallah. Itu cara tak langsungnya dia telah membongkar rahsia Tuhan itu sendiri. Sebab waktu ditalkin itu hanyalah rahsia pada ilmu. Tapi apa yang ada kat awak tu adalah rahsia awak. Jadi di sini dia terhukum. Begitulah juga dengan aku punya idola yang aku minat sangat ni, Syekh Tijunar. Begitu juga. Hari ini kejadian-kejadian mereka itu menceritakan bahawasanya mereka telah membongkar sesuatu yang mereka tidak boleh. Tetapi kalau ilmu Allah ini yang mana masih maujud, masih lagi bersuara, yang mana masih lagi boleh disebut, boleh dibunyi. Lawa sungguh bunga ni. Mana boleh disebut, itu masih lagi bila dia jatuh atas makam ilmu, dia masih lagi berhuruf, bersuara dan berkata-kata. Jangan duk sembang, bicycle kena usah juga. Okey, share tu. Kalau dia masih lagi dalam istilah bersebut, berbunyi, berhuruf, makna kata dia masih dalam istilah pengajian. So, mananya masalahnya? Hari ni tadi selepas aku sembang dengan padri tu, aku tolak basikal. Keluar air mata jugalah. Allah Ta'ala buka mata pandang ni jauh, dia kata. Dia hantar aku main dekat negeri Bremen ni, dalam bahasa orang Kelantan ni, beriman. Beriman lah tempat ni. Lepas tu, aku nampak yang kita ni tak ada daya upaya apa langsung. Semua hak Allah. Kalau dia hantar main Hindu, Cina apa semua nak tanya pasal Tuhan, kita bersembang je. Padahal kamu mengetahui. Tak tahulah.
Aku harap semua kita fahamlah ilmu Allah Ta'ala ni adalah ilmu kasih sayang. Sayang semua, nak buat macam mana. Jangan takutlah kalau kita berserta dengan Allah. Kita akan layan je benda-benda yang tak baik ni, benda-benda yang tak elok ni dengan senyum je. Okey? Sebab Allah tu sayang pada orang yang tahu kasih sayang. Kalau tak ada kasih sayang dia, kita tak boleh bergerak, tak boleh melihat, tak boleh kata-kata, tak boleh. Ni, kadang-kadang orang nak cakap sesuatu tentang ilmu Allah Ta'ala, satu mamak tu kata tak boleh, nak kena ada bukti, hang diangkat apa? Kalau tak ada Allah Ta'ala dengan hang tu, hang cakap pun tak boleh. Hampa nak mujizat, hampa nak tengok benda-benda karomah ni, aku beritahu hampa. Hayat kudrat, hayat ilmu, kudrat iradat, samak, basar, kalam, itulah satu benda yang magic yang Allah Ta'ala bagi. Jangan jadi buta. Jangan nak ingat boleh tengok satu wali Allah turun mai kat awak apa semua, tak ada apa. Sebab kalau awak kenal diri awak sebenarnya awak tu dah siapa. Jangan ambil benda yang luar sebagai bukti. Buktinya nyata, awak tu hidup dikarenakan Allah. Awak itu melihat dikerana adanya Allah. Awak itu berkata-kata dikarenakan Allah. Allah semualah nak menuju ke arah kejayaan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia dah bagi tahu dah. Marilah bersemayang. Kita pun jawab tak ada daya upaya melainkan hak Allah. Melainkan dengan pertolongan Allah. Di sini cukup dah kenyataan bahawa bahaya ni. Yang ni kalau silap-silap ni. Lu kata apa dah? Tak apa. Bagi can. Ni Abang Zainal bagi aku ni. 1,000 lebih juga ni beg ni di Malaysia. Tak ada beza. Sampai masa dia koyak. Ya, itulah nak abang yang itulah. Tengoklah kebesaran Allah Ta'ala dekat diri hampa. Okey. Tak salah aku surah 41 ayat 53 kot. Tak salah aku lah. Okey. Jangan. Sebab kalau tidak kita akan. Pada satu ketika dulu aku di Pahang dengan ayah aku dan bapa-bapa ramai. Abang main bulu apa semua. Kami ingat pi dengan kita apa semua. Abang pin komando. Semua para-para kasih Allah ni. Pi. Masa tu abang pin komando ni dia punya bapak sakit kaki kot. Ingat kami pergi jumpa Pak Abu. Sembang. Ingat lagi clear. Lepas tu adalah puak-puak lain pun mai dari negeri-negeri lain kan banyak mai jumpa guru. Dari Kedah tak ada masa tu, dari Selangor Abang Ayub punya grup. Apa ni banyak. Lepas tu adalah satu golongan-golongan ni yang masih bila Pak Abu minum ke kopi dia tinggal sikit berebut nak minum. Kalau isap okok dia tertinggal sikit berebut nak ni. Ini depa nak ambil apa ni berkat guru lah itu ini. Itu type of mentality lah. Kita tak boleh kata apa hamba ni hamba nak berebut apa. Tak boleh kata begitu. Itu type mentality. Depa rasa lega bila depa dapat buat begitu, minum bekas yang guru. So this kind of type of level of understanding, faham masalah dia masih lagi. Itu satu masa guru pun berkata pasal pada aku pun terlintas apa yang aku nak buat ni. Aku pun teringin nak ambil tapi tak berjaya. Guru tengok mata aku relax. Lepas tu dia pun buka, iyalah kalau kamu lihat Pak Abu dapat Pak Abu lah. Kalau kamu lihat yang di sebalik Pak Abu tu samalah yang di sebalik kamu tu. Dia bagi slipper Jepun kat muka. Nak berebut apa? Kalau guru tu mengaji mengenal Allah dan Rasul, begitulah juga awak mengenal Allah dan Rasul. Kenapa awak labelkan para wali-wali Allah, para wasilah, para semua lebih tinggi daripada awak? Sebenarnya mereka tu membawa ilmu sesungguhnya tiada daya upaya bagi mereka. So begitulah juga sebab guru tak mau kita berebut benda-benda berkat karomah ni sebab dia tak mau kita terhijab. Dia tak mau kita taksub. Tu sebab orang kadang-kadang nak mengajar ilmu ni dia kata tak boleh. Walau aku faham pun aku tak boleh mengajar. Aku kena ada diangkat di itu di ini. Itu sebab masalah mereka tak mengenal apa itu rububiyah, ubudiyah, uliyah. Mereka tak tahu. Mereka main pukul yang kata. So hari ni insya-Allah lah kalau para yang mengaji ilmu ni janganlah berpecah belah, bergaduh-gaduh. Kalau satu puak tu mengajak di satu tempat, dia bukan bermakna
memecah belah ataupun mencanggah, dia mencambahkan. Kalau guru ni tak ada di sini, orang boleh main rumah dia. Kalau dia tak ada, orang boleh pitang sini untuk bercerita benda-benda ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah lah bila mereka mengetahui apa itu rahsia Allah dan apa itu rahsia ilmu Allah. Kena faham. Rahsia Allah dilarang bongkar. Barang siapa mengenal diri, kenallah Allah. Kenallah Tuhan. Nak tahu benda ni. Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah merahmati jiwa kita, akal kita, hati kita. Okey. Aku sayang semua ni. Ni ayat berapi. Aku sayang semua. Kalau kita ada cinta, tak ada benci. Kalau kita ada benci, tak ada cinta. Itu saja. Tak ada tengah-tengah, tak ada. No way. Okey. Tepuk dada, tanya selera lah. Assalamualaikum.